Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Jumlah kebakaran hutan di Kanada terus meningkat kepada 670 kebakaran sejak semalam. Kebanyakan berlaku di wilayah barat dan utara Quebec. Lebih 380 daripadanya berada di luar kawalan. Ketua Pengarah Pusat Perhutanan Utara, Kementerian Sumber Asli Michael Norton menjangkakan bencana itu akan aktif dalam tempoh 3 bulan lagi. Setakat ini 22.2 juta ekar hutan telah musnah, meningkat 11 kali ganda secara purata dalam tempoh 10 tahun. Seramai 155,000 penduduk dipindahkan sejak Mei lepas, iaitu jumlah tertinggi yang pernah direkodkan selama 40 tahun. Bencana itu menyebabkan kualiti udara Kanada terjejas serta mula mengalami kesan perubahan iklim luar biasa. Seramai 3,000 anggota bomba antarabangsa dari New Zealand, Chile, Costa Rica, Mexico, Spanyol dan Korea Selatan turun ke lapangan membantu kerja memadamkan kebakaran. Kerajaan campuran Belanda, pimpinan Perdana Menteri Mark Rutte tumbang berikutan perbalahan berkenaan isu migran dengan parti pembangkang. Rutte mempengerusikan mesyuarat rundingan krisis antara 4 parti gabungan, namun mereka gagal mencapai kesepakatan. Antara perkara yang tidak dipersetujui ialah keputusan Rutte untuk mengetatkan sekatan ke atas penyatuan semula keluarga pencari suaka. Media tempatan melaporkan Rutte yang mengetuai parti VVD Berhaluan Tengah bersedia menawarkan peletakan jawatannya kepada Raja Belanda Willem Alexander hari ini. Susulan perkembangan itu, Parti Sosialis Pembangkang menggesa pilihan raya awal diadakan secepat mungkin, iaitu pada musim luruh ini. Sementara itu, kapal Ocean Viking berjaya menyelamatkan 46 pendatang hanyut di luar pantai Libya. Mereka cuba masuk ke Eropah dengan bot gentian kaca. Menurut Pertubuhan Bukan Kerajaan SOS Mediterranean, kumpulan itu termasuk 4 wanita dan 10 kanak-kanak. Kebanyakan pendatang dikenal pasti dari negara Eritrea, Habsyah dan Sudan. Laut Mediterranean Tengah merupakan laluan paling berbahaya di dunia. Pertubuhan Bangsa Bersatu menganggarkan lebih 1,700 migran hilang di lokasi itu sejak awal tahun ini. Amerika Syarikat akan bekalkan bom berangkai kepada Ukraine dalam usaha mengekang serangan tentera Moskow. Perkembangan itu diumumkan Presiden Joe Biden yang mendakwa mereka tidak mempunyai pilihan lain untuk membantu Kiev yang dilaporkan sudah kehabisan peluru. Tindakan itu mendapat kritikan daripada kumpulan hak asasi manusia yang menyedari mengenai risiko penggunaan senjata tersebut. Namun Kiev memberi jaminan akan meminimumkan risiko penggunaan senjata itu di kawasan awam. Kebiasaannya peluru berpandu yang diisi dengan bom berangkai akan meletup di udara, seterusnya menyebarkan ratusan bom kecil dengan skala luas. Senjata itu juga sering kali gagal meletup sekaligus menjadi periuk api yang membahayakan penduduk sekitar. Dalam perkembangan lain, Biden turut mengumumkan bahawa Amerika Syarikat telah memusnahkan sepenuhnya simpanan senjata kimia yang berusia puluhan tahun. Ia bagi memenuhi komitmen bawah Konvensyen Senjata Kimia. Pengumuman dibuat selepas depoh tentera di Kentucky melupuskan kira-kira 500 tan ejen kimia, iaitu kumpulan terakhir yang berada dalam simpanan negara itu. Diputi peluru artileri dan roket yang menunggi gas mustard, ejen Sarah VX dan sarin serta ejen lepuh. Senjata itu digunakan ketika Perang Dunia Pertama. Presiden Rusia Vladimir Putin akan melakukan lawatan ke Turki bulan hadapan. Pertemuan memfokuskan kepada pertukaran tahanan perang. Perkembangan itu disahkan Presiden Recep Tayyip Erdogan pada sidang media sempena dengan kunjungan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky ke Istanbul. Tenis Wimbledon. Pemain perseorangan nombor 1 dunia Carlos Alcaraz berjaya melangkah ke pusingan ketiga menumpaskan Alexander Muller 6-4, 7-6, 6-3. Pemain berusia 20 tahun itu dijadual menentang Nicolas Hari hari ini. Sebelum itu, penyandang juara sebanyak 7 kali Novak Djokovic lebih awal melangkah ke pusingan keempat. Juara bertahan itu cemerlang menundukkan star Wawrinka 6-3, 6-1 dan 7-6 di pusingan ketiga.
Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.